Okey, dalam pemasangan bilah ataupun rumah jebak ni, pertama kali saya buat lubang dekat sini, tengah-tengah ni, lubang. Lepas tu kalau pintu saya buat lebih kurang dalam 4 inci. 4 inci tu kita ambil daripada sini. Macam saya buat ukuran, saya ambil daripada sini 4 inci. Lepas tu macam yang tulang tengah ni saya naik sikit daripada pintu tu. Nampak ni, saya naikkan. Jadi mula-mula sekali saya masukkan dekat sini. Okey, mula sekali saya masukkan dekat sini. Jadi lepas tu backward sikit, lebih kurang kita mencari titik. Biasanya kalau tinggi rumah jebak ni saya ukur daripada dia punya ni, bilah lantai tu kan. Ini 5 inci setengah. 5 inci setengah, lebih kurang macam tu lah. Okey, potong dulu. Satu-satunya benda dalam pembuatan jebak saya paling tak suka. Buat rumah jebak memang tak suka. Dekat sini. Okey. Macam dah. Macam ni saya nak nampak dia supaya rumah dia nanti nampak bulat. Kan? Kita tekan sikit. Okey. Jadi kita boleh gam lah sikit. Gam, lepas tu nanti kita masukkan bilah pintu pula. Kita buat pintu pula. Okey, kalau belah pintu, terpulang pada individu yang mana nak buat. Kadang-kadang ada ikut keselesaan sendiri. Macam saya okey, contohlah kan, macam ni sebab kita dah bubur kita pakai kayu kan. Jadi saya buat dekat sini lebih kurang 3,5 macam tu. Okey, ni pula pun 3,5 inci. Yang penting kiri kanan tu samalah dia punya jarak dia. Okey.
dalam proses pembelajaran kita baru nak belajar kan. Okey, jadi kita tebuk sampai tembus pun tak apa. Sama ada bilah-bilah ni semua kan, kita nak tebuk sampai tembus pun tak apa. Sebab senang nanti kita nak adjust. Kita nak adjust rumah tu senang. Ni saya tunjuk contoh je lah ya. Okey. Jadi bermakna andai kata kalau kita dah tebuk sampai tembus ni, nanti kita boleh adjust dia punya ni. Contoh pintu, sama ada kita nak buat bentuk apa? Ada panggil apa? Bentuk nasi lemak jenis kita nak buat rumah ada jenis bentuk macam ni boleh. Sama ada bentuk labu pun boleh. Kita tinggal adjust ni, tarikkan, jadi dia nampak. Nanti kita tekan kan, tekan ni, jadi dia dah jadi rumah labu. Jadi kalau kita tebuk sampai separuh je ataupun tak tembus, dia lebih susah sebenarnya. Lebih susah kita nak ni adjust dia punya apa rumah tu. Jadi untuk mudah, memang orang kata memang inilah, bila tembus senang, kita nak adjust, nak apa semua senang. Ni kalau ni kira teknik mula-mula saya belajar buat jebak, memang saya gunakanlah teknik ni. Nampak? Sebab dia fleksibel lah, dia senang kita nak adjust, nak bagi tinggikan rumah ke, nak bagi apa. Lepas tu nanti kita tinggal potong, tinggal gosokkan sikit kan. Jadi senang kita nak adjust. Kalau kita dah tebuk sampai habis, sampai tembus kan. Okey, jom kita adjust dulu. Sekejap saya adjust dulu. Nanti saya gam. Lepas tu nanti saya tunjukkan pasang bilah kecil pula. Okey, setelah kita tandakan yang mana tempat yang kita nak letak bilah tu kan. Okey. Kita buat lubang dulu. Saya gunakan mata jenis halus. Ataupun kalau tak ada mata, kita boleh mata drill. Kalau kita tak ada, kita boleh gunakan apa ni? Dawai. Dawai yang halus tu kan. Kita gantikan, jadikan dia mata drill. Macam ni saya nak buat untuk apa? Mata punai.
untuk jaring kotak-kotak, jadi saya tak tebuk sampai habis lah. Saya gunakan untuk apa ni, mata punai biasa saya buat dalam jarak macam ni kan. Kadang-kadang saya buat yang jenis besar punya. Ni kali ni nak buat yang jenis kecil. So dalam untuk mengukur tu supaya dia tak lari, saya gunakan ni lah, senang nak tanda. Kalau kita ukur pakai pembaris kan, macam ni saya dah tekap dekat pembaris, saya nak gunakan macam jarak 2 cm ke kan, ataupun 1.5 cm ke. Jadi bila dah marking dekat pembaris tu, saya terus pakai ni je. Yang ni pun asalnya sahabat tukang juga yang kongsi cara ni. Saya panggil dia Tok Wan. Apa ni? Kalau dekat Malaysia ni, dia orang kenal dia sebagai apa, jebak ikan koi kan. Dia lah yang kongsikan dengan saya. Dia kata, Jo, kalau kau nak ukur kau pakai ni je, senang. Tak payah dah nak pakai pembaris semua bagai. Cukup kau tanda sekali, lepas tu kau tinggal ni je. Macam ni kan. Okey. Untuk ukuran yang cantik lah ada setengah orang dia tanda okey, dia ikut mula daripada sini kan. Contoh daripada sini, dia mula daripada sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke seterusnya. Ada orang pula daripada depan kan. Itu terpulang lah pada individu. Yang paling penting adalah di mana sebelah sisi dia tu, bila kita buat contoh okey dekat lubang dekat sini kan, jadi dia nak kena selari. Nanti bila kita pasang dia punya bilah tu, dia nak kena selari, dia nak kena lurus. Dia tak mau ke belakang, tak mau ke depan bilah tu. Jadi dia selari je daripada atas ni turun ke bawah. Okey, lurus je. Itu yang kadang-kadang orang rasa apa, ada kadang-kadang bilah ada, kita tengok rumah ada sampai ke depan, sampai ke belakang. Ada punca dia sebab dia terlalu dia sukat pakai tiang. Contoh kan, dia okey, aku nak buat jarak 2 cm. Contoh dia mula daripada sini, jadi nanti dia akan ikut. Padahal okey, kalau kita tengok contoh macam ni cuba tengok. Okey, nampak tak? Nampak lidi dia macam ni. Jadi bila kita ikut, jadi bermakna bilah-bilah tersebut kan, semua akan ikut macam ni. Dia dah tak lurus. Jadi paling sesuai pun kita sukat ikut daripada atas ni, kita luruskan dia. Jadi kalau macam ni contoh contoh macam, saya terangkan okey. Macam ni. Okey. Macam ni 2 cm. Contohlah ni 2 cm, tapi dekat sini dia tak sampai 2 cm. Sebab apa? Sebab saya ikut daripada sini. Saya nak luruskan. Kalau kat sini tak apa, orang kata rapat sikit pun tak apa kan. Jadi inilah kadang-kadang punca daripada apa, bilah bentuk tak cantik tu, sebab kita terlampau ikut daripada ni lah. Boleh kalau kita nak ikut depan pun boleh juga, kita pasang daripada depan Contoh kita pasang daripada depan, tapi sampai satu tahap dekat atas ni kita dah mula tengok daripada tepi. Kita dah mula kira ukuran tu ikut daripada belah tepi. Jadi bila okey, contoh kita dah pasang sini satu. Jadi kita tepi ni kita kena luruskan dia. Kita kena adjust lah. Jadi bermakna ada ukuran yang salah lah. Sebabnya kita terlampau ikut daripada depan. Kita macam mana nak kata
kita buat ukuran tu, kita tak ukur dengan garis yang betul lah. Jadi dia memang rumah tu dia akan sengit lah. Jom tengok. Tengok sedikit sebanyak cara-cara saya pasang. Okey. Jadi selalunya saya ni memang tak tentu punya. Kadang-kadang saya mula daripada tengah, kadang-kadang saya mula daripada sini, kadang-kadang saya mula daripada tepi, kadang-kadang daripada depan pun ya. Jadi okey, kali ni saya nak mula daripada belakang. Okey, saya nak ikut bentuk yang ni kan, ikut pintu punya tu. Kita tolak sikit. Okay. Sebenarnya agak sukar sikit lah kalau kita bermain dengan kamera ni kan. Bermain dengan kamera memang agak susah sikit lah. Contoh terpaksa lah potong lebih pun tak apalah. Susahnya buat pakai video. Okey, macam ni saya mulakan daripada tepi kan. Nah, daripada belakang, daripada jarak kat pintu. Mula daripada tepi pintu. Jadi kita masukkan. Okey. Lebih. Sebab tu saya kata kalau untuk dalam proses pembelajaran, sebaik-baiknya kita tebuk sampai tembus. Okay. Untuk memudahkan kita nak adjust tu senang tau. Kalau dah biasa tak apa. Kalau dah biasa buat jebak, dia dah pandai adjust lah. Jadi okey, bila kita dah tengok tu kan, kita tengok pula sama ada okey dekat atas ni dia boleh lurus ke tak. Macam ni kan, antara sini dia turun ke bawah, dia lurus je kan. Jadi bila kalau kita mula ukur daripada, contoh kalau kita ukur daripada tiang, contoh kadang-kadang jadi rapat macam ni, dia jadi tak lurus. Dia macam ni, dia ke depan lah, ke belakang lah, jadi dia tak lurus. Jadi sebaik-baiknya kita ukur ikut daripada atas ni, dia straight, lurus ke tepi. Dia lurus ke tepi. Itu sebaik-baiknya lah. Jangan kita fikirkan terlampau nak sangat kita buat kira-kira daripada daripada pintu. Okey, jom menang dekat. Saya guna ni je, benang color coklat, benang tangsi. Okey, jom ikat dulu.
Saya ikat simple biasa je, tak ada yang special pun. Okay. Ini satu. Okay. Sikit. Jadi kemudian kita cek balik sama ada okey, lurus tak. Kita tengok daripada tepi lah, kita tengok daripada tepi sama dia lurus tak dengan ni, dengan atas kan. Tengok macam pintu dia dah membengkok, betul tak? Pintu dah membengkok. Jadi kalau kita ikut ukuran pintu daripada awal, habis lah. Try dulu daripada tepi. Jadi untuk kita orang kata tak nak bagi dia lari lah, kita boleh letakkan jam lah sikit, untuk tak nak bagi dia lari kan. Naikkan jam sikit supaya dia tak lari. Lepas tu ataupun dekat belakang ni kita matikan dia pun boleh juga. So sahabat-sahabat boleh tengok daripada sini kan. Okay, dia naik ke atas ni dia lurus. Ya, dia naik tu lurus. So kalau biasa saya matikan, macam ni. Okay, supaya dia tak boleh nak bergerak sangat lah kan. Jadi jom kita pasang yang nombor 2 punya pula. Alright, jom kita pasang yang nombor 2. Macam ni boleh lah kita adjust sikit. Sebenarnya walaupun kita dah gam sikit, benda ni still boleh kita adjust lagi tau. Cuma kena paksa sikit lah. Kita kena paksa dia sikit. Kita check. Okey, contoh macam sebelah sini saya nampak macam rendah sikit. Jadi bila kita ni, kita dah dia boleh adjust. Itu sebenarnya itu sebenarnya jalan yang termudah. Jadi kita kena tebuk lubang sampai habis lah. Ini khas untuk video je.
Biasanya kalau saya tak buat video, saya tak ada tebuk sampai habis lah. Jom. Sebenarnya agak sukar lah, sebab saya pun buat video seorang-seorang, tak ada ditemani siapa-siapa yang nak tolong. Okey, tuang agak-agak. Masukkan. Jadi yang nombor 2 ni kita nak ikat dahulu pun tak apa. Okey, macam saya saya suka gunakan caliper. Caliper untuk bagi dia sama kan. Contoh kan. Ni saya ukur daripada bawah. Okey, lebih kurang. Jadi nanti saya ukur pula dekat atas. Jadi macam ni sempit. Saya adjustkan, bagi dia ke depan sikit. Okey. Masih sempit. Ni saya dah ikat sekali. Jadi kita adjust dulu. Okey. So jadi kita matikan dia lagi sekali. Okey, cara kedua sama ada kita gunakan kertas ataupun plastik keras. Boleh juga. Dah sama-sama je buat kerja malam-malam. Masih sempit lagi. Okey. Nyam. Jadi selain daripada kita guna caliper, kita boleh gunakan kertas ataupun kita boleh gunakan inilah plastik keras. Bila kita dah ukur daripada sini kan, kita dah ukur. Okey, kita boleh, lepas tu nanti bila kita pasang, kita ikut je ukuran tu sampailah habis.
apa, andai kata dia ada lari-lari sikit rumah dia kan, rumah dia lari-lari sikit tak ada masalah. Sebab nanti bila kita letak tulang belah ni, belah tepi ni, belah atas, belah tengah ni kan, dia kita boleh adjust. Jadi nanti dia akan sama. Okey, ni saya buat sampai sini je. Macam dia kata kalau sahabat-sahabat nak buat sampai bawah, kira lidi biasa kan, terus je bawah, turun bawah, turun bawah, turun bawah. Macam saya nak buat pattern mata punai, jenis jaring tu kan. Jadi saya terpaksa stop dekat sini lah. Nanti macam sahabat nak buat yang jenis biasa tu, teruskan sampailah habis. Lepas tu nanti kita sambung buat belah tulang pula.